Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, namanya kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia izin, inayah, hidayah, taufik, masa, nikmat sihat yang memungkinkan kita hadir ke masjid untuk malam ini. Dan insyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Dan seperti biasa kita akan talaki satu muka surat, iaitu muka surat yang ke-140, ayat yang ke-95 hingga 101 surah Al-An'am. Kita akan baca muka surat 140 ayat 95 hingga 101 surah Al-An'am. Baik, jadi kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah fa anna tufakun. Fabiqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri.
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد
Al-An'am 7 ayat. Baik, jadi sebelum kita tengok kefahaman dari ayat, kita akan petik ayat yang akan kita ambil kefahaman. Kita tengok dahulu hukum tajwid yang disentuh di sini, iaitu mad tabi'i. Mad tabi'i atau sering disebut mad asli adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sebab sukun. Itu apabila huruf setelah mad bukan huruf hamzah atau sukun. Dinamakan tabi'i kerana mad tersebut merupakan satu yang tabi'i, semula jadi. Kadarnya tidak kurang dan tidak lebih. Cara membacanya adalah mengayunkannya dengan kadar 2 harakat. Baca dengan 2 harakat. Innallaha falikul habbi wan nawa faliku fa'aliku. Itu antara Sayyidina Muhammad asli. Dzalikumullah falikul isbah, sama dah. Yang dalam ayat 95. Demikian juga ayat 96, falikul isbah. Baik, itu hukum mad tabi'i atau mad asli. Yang biasa dengan bacaan 2 harakat. Kalau ayat 101 itu mula dengan badi'un, dia mati. Sebelum dia bagi waw. Yakunu, waw mati. Sebelum dia bagi depan. Itu mad tabi'i atau mad asli, dibaca dengan 2 harakat. Baik, malam ni ada soalan kan? Rasa lama dah tak buka pertanyaan, aku ada soalan. Cuma ada satu nak jawab. Soalan ni lama dah, cuma tak ada nak jawab. Allahumma salli ala Muhammad berkaitan dengan face mask dipakai semasa solat. Pasti ada beberapa viral video klip yang menyebutkan dilarang memakai face mask ketika sembahyang. Boleh itu buka atau orang Indo panggil masker. Indo panggil masker, M-A-S-K-E-R, masker. Baik, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang. Baik, jadi kita jawab dulu soalan itu. Baik, hadis tersebut khilaf ulama dalam meletakkan hukum sama ada larangan itu membawa hukum haram atau makruh. Kerana setiap bagi larangan dia pecah 2. Satu, Allah Sayyidina Muhammad yang membawa hukum haram. Yang kedua, membawa hukum makruh. Maka jumhur ulama yang dipakai, umpamanya dijawab oleh mufti wilayah sebelum dilantik menjadi Menteri Agama, dijawab bahawa jumhur ulama menghukumkan makruh. Kerana ada hadis yang lain, apa tu, dalam kitab yang lain disebutkan wa yukrahu, disebut makruh lah, tidak digalakkan. Baik, jadi sebelum kita nak jawab tu hukum haram ke makruh ke, pertama kita akan jawab berkaitan dia dengan solat. Adakah dengan memakai face mask ini menyebabkan rosak sembahyang? Baik, berkait dengan pakai face mask ni, iaitu kalau kata qiyam, rukuk, tidak ada masalah. Cuma pada sujud lah, mari bertikaian sujud, tentang sujud tu. Kerana ada apa kita nak sebut qil atau pandangan yang meletakkan hidung antara anggota sujud. Tapi jumhur hidung tak termasuk. Hidung ni dikira sebagai anggota yang sunat, kena tempat sujud. Itu disebut 7 anggota sujud. Pertama dahi, yang kedua 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, jari lah, jari yang dilipat. Baik, jadi dalam solat kalau pakai face mask tidak merosakkan sembahyang. Maksud tidak membatalkan sembahyang. Melainkan orang yang pakai face mask tu daripada dahi, dia tahu ada ini pelik. Macam mana pakai dahi, mata pun tutup. Face mask ni daripada hidung ke bawah kan. Baik,
memanglah suruhan daripada pemerintah untuk pakai face mask. Maka apa nak sebut ke mana? Kalau boleh dia kata ketika sembahyang tu tarik turun bawah. Tarik turun bawah mulut kan. Tarik tu. Kalau gini bagi dia pakai tu kan. Buka-buka buah dalam poket support lah. Lepas habis sembahyang baru pakai. Tu. Baik. Kerana apa satu itu. Baik, hukum yang kita sebut tadi Allah Sayyidina Muhammad makruh ya. Baik. Sama ada makruh atau haram, cuma jumhur ulama makruh. Ya, pandangan kita mazhab Syafi'i makruh ya. Tidak membawa haram, cuma makruh tadi dalam keadaan tak ada apa. Maksud saja nak pakai, bukan ada apa. Kalau hari ini dalam suasana pandemik COVID-19 ya, datang pula arahan daripada pihak berkuasa untuk pakai face mask mula 1 Ogos wajib di tempat awam. Ya, kerana penjarakan semita ni pun masih lagi orang nama kita sebut dekat lah. Ya, kalau kita yang bergejala, yang bersih, yang sesemok, maka nak pakai lah. Pasal walaupun kata jarak semita pun bersih yang lebih 2 meter boleh lebih kan, 2 meter pun boleh lebih kan, bersih itu patut dan sebagainya. Baik, jadi bila dalam keadaan kita sebutkan situasi pandemik ni, COVID-19 ni atau wabak, apa-apa wabak yang berjangkit, maka yang baik kata-kata makruh, baik yang haram pun hukum dia menjadi harus. Kerana qawaid fiqhiyah, kaedah hukum ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara yang mudarat, darurah. Perkara darurah ni, ya COVID-19 ni semua kita takut. Ya. Bila kita tahu situ ada orang yang positif pergi, kita pergi dah tak pergi. Kita tahu contohlah Tesco. Ada yang didapati positif di Tesco. Pergi Tesco orang. Kita pergi tak? Tak pergi, biasa kita takut. Biasa virus tu kita tak nampak. Baik. Jadi apa yang disebut tadi? Darurah, ya, mudarat tadi. Tubihul mahzurat, mengharuskan yang dilarang. Tapi hukum yang kita pegang makruh. Jadi ketika wabak, makruh tu tak jadi makruh, jadi harus. Hatta haram sekalipun tak jadi haram, kerana nak menjauhkan diri atau mengelak diri dari kena virus tak. Jadi boleh nak pakai ketika sembahyang. Cuma jangan pakai sampai kata dahi ya. Jangan pakai dari dahi. Pasal dari dahi ni tutup tempat sujud, batas sembahyang. Ya, menghalangi dahi lah. Ada perkara yang menghalangi dahi kena tempat sujud, maka batas sembahyang. Ya. Cuma beza kita sebut menghalangi itu tempat sujud. Jadi mari pula pertanyaan dulu. Kalau kita kan di sebuah sejadah, kemudian kita bawa lah sejadah, kita bawa lupa kita ada tisu kecil, lipat kecil ya. Sama mana tisu, pakai tisu apa? Tuala kecil kan, lap muka kecil. Kita pun kata itu nak jadi tempat nak sujud. Hampa di situ. Baik. Maka bila hampa kita sujud situ, adakah tuala muka tadi ni menghalangi dahi kita dari tempat sujud? Halangi tak? Menghalangi lah. Tapi tuala itu sebagai tempat sujud. Yang menghalangi ini masuk bila kita sujud, kita bangun naik bersama dengan kita. Seperti contoh, mari saya nama yang kita pakai sebagai berkelupung. Orang Arab pakai tak, itu buhika. Baik. Kalau begini umpamanya dia pergi sujud, hak ni mari tutup tempat sujud. Hak ni barulah batal. Pasal hak yang kita pakai ni, yang kita bangun dia bersujud, bawa sama bangun. Sama lah kalau rambut kau panjang, mari turun habis tutup tempat sujud.
pun juga. Tapi kalau kita hampar dia di tempat sujud, maka itu sebagai hamparan untuk kita sujud. Walaupun dia kecil pun, boleh jadi besar pun, kita letak tempat sujud. Tak tempat sujud. Tak sujud, itu sujud atas dia. Jadi ini dikira sebagai apa tu, apa nak sebut, tempat sujud kita. Dia tak halang, bukan maksud halang. Lain kita sujud dia, duduk sambung dengan dahi. Naik. Tapi taklah naik, lain kita sauk mari telinga. Sauk mari telinga tu naik. Dan pasal dia bukan dekat apa semua. Berbezalah habu-habu, pasir-pasir tu bezalah. Kerana dia bersifat halu, bukan bersifat hamparan yang kita hampar untuk sujud. Okey. Itu pada keadaan Allahumma salli ala Muhammad menghalangi dahi kena tempat sujud. Dahi lah yang Allahumma salli ala Muhammad yang tidak boleh ada yang menghalangi dahi kena pada tempat sujud. Jadi hukum kita jawab tadi harus, bila dalam keadaan pandemik ini harus kita nak pakai fismah ketika solat. Maka hukum dia jadi berubah. Yang kita pegang makruh, maka dalam keadaan pandemik hari ini berubah menjadi harus. Kalau bagi yang pegang hukum haram pun berubah jadi harus. Pasal tadi qawaid fiqhiyah, kaedah hukum itu tadi. Melainkan dalam keadaan biasa, tak ada apa-apa pun tak ada, kita pun tak ada pergi segala, tak ada apa batuk sesemua, tak bersih apa, saja pakai. Yang tu makruh. Demikian kalau pandangan yang haram lah. Tapi tidak membatalkan solat. Haram, berdosa dia pakai. Saja-saja pakai tanpa ada sebab. Tapi kita hari ini pakai dengan sebab. Ya. Itu maka hukum dia Rasulullah Muhammad harus boleh. Kalau tak mau pakai, tak payah selok macam hak dan sebut. Tak payah selok tu. Buka tu. Buka dalam poket tu. Pun harus juga lah. Boleh juga lah. Ni kata selok bagi support tu juga lah. Pakai face mask ni tujuan lah menghalangi, tapi duduk sini juga, tapi tidak menghalangi. Jadi buka tu. Habis itu saya kalau kata tak pakai, buka tu. Tak tarik beri dagu lah. Dan pasal dia akan jadi ni longkap jadi. Tapi tak apalah. Kalau ikut hukum dia pun pakai berapa jam? 8 jam pun. Lepas tu kena tukar. Tapi kita selagi kita buruh, selagi kita rasa boleh pakai, kita pakai lah. Tapi dari situ hukum kesihatan tu tak boleh dah. Baik. Jadi terpulang pada kita lah. Cuma bila mari kalau Sayyidina Muhammad beberapa video yang viral tadi ni, ya, haram, dilarang, semua tu disebut. Maukah kamu kalau sekiranya dipakai, ya, emas ini dengan emas api neraka, kan? Dalam video klip itu Indonesia lah. Ya, yang itu kita tak jumpa nas, ya, baik hadis, Quran tak ada baik hadis Nabi yang yang kata kalau pakai face mask ni ketika sembahyang maka akan dipakaikan face mask penutup mulut daripada api neraka. Tak jumpa nas tersebut. Jadi kita pegang nas yang yang jelas, iaitu larangan adalah naha Rasulullah SAW yang khilaf para ulama dalam meletakkan hukum sama ada larangan itu membawa hukum haram atau membawa hukum makruh yang kita sebut tadi. Jumhur ulama meletakkan makruh kerana dia tidak merosakkan sembahyang. Baik, itu pada hukum pakai face mask ketika solat. Wallahu taala, baik ketika wabak ataupun tidak wabak. Ketika solat berjemaah lah. Cuma janganlah kita pakai di rumah pun kita pakai. Ada di rumah tak makan tak pakai, dua orang ambil pakai, tapi ketika semuanya pakai. Apa pakai? Sebab kalau kata kita yang kena, betul lah, ya, kena satu family pun kena. Kalau kita tak jaga tu,
Lainlah semua masa pakai tak apalah. Bukan hanya solat tapi masa lain pakai. Boleh jadi kita khawatir anak kita ni dia berkawan siapa. Itu kita suruh dia pakai, kita pun pakai. Tak apalah. Tapi kalau dia seorang rumah tak pakai tak apalah. Tapi masa sembahyang pakai tetap dikira hukum asal lah. Melainkan yang kita sebut tadi tempat awam yang ramai yang khawatir takut sama ada kita merebut orang atau orang merebut kita. Itu. Baik, melainkan gejala lah yang bersih kau batu kau tak apalah. Dia pakai supaya dia tak merebut kepada orang lain. Allah Taala. Baik, ada soalan? Ada. Soalan tanya masa ni, tak tanya dah lah. Biasa tanya awal kan. Tak ada. Buat ada nak tanya. Baik, kalau tak ada kita ambil satu ayat kefahaman untuk malam ini, iaitulah yang ayat yang ke-99. Berapa minit kita ada? 3 minit ini. Ayat yang ke-99 iaitu berkaitan dengan nikmat Allah. Nikmat Allah ni banyaklah. Tetapi nikmat ini adalah punca nikmat yang lain. Itulah apa dia? Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Bahawa dia yang menurunkan daripada langit air. Ini punca bagi segala nikmat yang lain. Kenapa disebutkan punca? Kalau dari surah As-Sajdah disebutkan Allahumma salli ala Muhammad, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah kamu tidak melihat bahawa kami menjalankan awan dan menurunkan air hujan ke atas bumi yang gersang, dan kesan daripada air hujan turun ke atas bumi yang gersang ini membasahi bumi. Fanukhriju bihi zar'a, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ta'kulu minhu an'amuhum, akan menjadi makanan bagi binatang ternakan kamu dan diri kamu. Afala yubsirun, tidakkah kamu memerhatikannya, melihatnya? Jadi nikmat yang kita kecapi hari ini, kita makan, minum segala apa ni, ia punca dia daripada air. Kalau sekiranya Allah tidak turunkan air hujan, bumi akan gersang, kering, kontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bila tidak ada tumbuh-tumbuhan, air pun kering. Kemudian bila air kering, tumbuh-tumbuhan tak ada, jadi binatang ternakan nak makan boleh, nak minum tak boleh. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh. Itu binatang ternakan pun mati. Kemudian kita nak makan, nak minum pun tak boleh. Jadi punca nikmat yang besar. Sebab itu Allah ikat 3 nikmat yang besar ni dalam surah Al-Baqarah awal kita baca dulu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. 3. Pertama, bumi yang Allah jadikan hamparan yang boleh kita berjalan itu. Bumi yang Allah jadikan tempat kehidupan umat manusia atau makhluk Allah seluruhnya, yang Allah berikan segala keperluan untuk itu, iaitu oksigen. Kemudian teori sains sebut apa? Allahumma salli ala Muhammad. Graviti kan. Di bumi jadi graviti, kita boleh berjalan. Keluar bumi kan tak ada graviti yang kita lapung graviti. Jadi bumi saja Allah lengkapkan untuk kehidupan dan Allah mudahkan. Itu dengan oksigennya, tak payah cari, tak payah nak makan. Melainkan orang yang masalah pernafasan je lah kan, dia kena pergi apa nama pakai tu pasal dia ada masalah tu. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a, dan langit menjadi atap, binaan. Yang sebenarnya langit ini Allahumma salli ala Muhammad sebagai atap lah yang menghalangi dari Allahumma salli ala Muhammad apa-apalah yang akan sama ada yang disebut sebagai apa tu, yang disebut apa lapisan ozon sebagainya. Itu antara yang kesan apa tu
yang Allah beri dengan langit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wa anzala minas samaa'i ma'an, kami turunkan daripada langit air hujan. Tiga tu. Jadi nikmat ni besar. Kalau salah satu tak ada, tak boleh hidup kita. Tiga tak, salah satu atau tiga tak ada. Bumi tak ada, nak hidup mana? Langit tak ada, tak boleh nak hidup. Habis itu kita berjalan pasti atas bumi, bawah langit. Tak ada kita berjalan atas langit, bawah bumi. Tak ada. Atas bumi, atas bumi, bawah langit. Mana pun kita pergi, atas kita langit, bawah kita bumi. Kalau tak ada air hujan pun tak boleh hidup. Tak ada bumi lagi tak boleh hidup. Tak ada langit pun tak boleh hidup. Jadi Allah lengkapkan ni. Ni mari cerita ayat 99. Mari macam-macam ni. Mari tumbuh-tumbuhan, makanan. Ada buah kurma, ada buah anggur, ada buah zaitun, ada buah delima. Ini antara buah-buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan dikaji adalah kelebihan dan kebaikan dari buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam ayat ke-99. Jadi ada masih isyak, jadi kita tangguh dulu pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, misalnya ayat 95 hingga 101 ini, semua daripada ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang besar atas apa usaha kita baca secara talaqi umum tadi. Dan mudah-mudahan kefahaman yang kita ambil satu ayat tadi memberikan kesedaran kepada kita bahawa nikmat yang utama dalam kehidupan atau punca bagi segala nikmat itu adalah air hujan yang turun. Cukup saja Allah nak uji manusia dengan Allah tak turun hujan. Lama dah turun, 6 bulan habis, setahun habis. Manusia susah nak hidup. Tapi Alhamdulillah hari ni tak ada jadi masalah lagi. 2-3 hari hujan tu, 2-4-5 hari hujan tu. Tak ada sampai lagi 6 bulan direct hujan tak turun. Tak tahulah kan. Kerana nanti dekatnya berlakunya kiamat, jumlah air hujan ni makin kurang. Tahun pertama dekatnya tu sepertiga kurang. Kemudian setengah, sepertiga, 2/3. Kemudian setahun yang akhir itu tak ada turun hujan. Baik, jadi sekadar itulah. Cakap ni panjang ni. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina, fil qabri munisa, fil qiyamati syafi'a, wa 'ala as-sirati nura, wa ila al-jannati rafiqa, wa min an-nari sitran wa hijaba, wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.